Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Norazima binti Zakaria, serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Kanun Melayu karya Profesor Madya Dr. Norazima binti Zakaria. Saya Muhammad Kusairi akan membentangkan bahagian pengenalan bagi pengajian kami. Iaitu yang terdiri daripada 4 tajuk, iaitu biodata penulis, sinopsis, penerbit dan juga latar belakang. Di mana di dalam biodata ini kami menjelaskan tentang latar belakang penulis dan bidang pendidikan penulis dan juga jawatan penulis ketika ini. Seterusnya di dalam bahagian penerbit pula kami menerangkan tentang siapakah sebenarnya penerbit kepada buku Kanun Melayu dan juga siapakah yang mencetak buku tersebut, iaitu UKM Holding dan Sdn Bhd, UKM Cetak Holding Sdn Bhd dan juga penerbit UKM. Seterusnya iaitu sinopsis. Kami juga menerangkan tentang sinopsis secara ringkas Kanun Melayu yang terdiri daripada 6 tajuk utama yang terdiri daripada berbagai tajuk yang dimulai dengan kepengarangan juga dan diakhiri dengan nilai jendera adab. Seterusnya, kami juga membentangkan tentang latar belakang buku ini yang mana kami telah menerangkan apakah tujuan utama bagi penghasilan karya ilmiah ini, iaitu buku ini telah dihasilkan daripada hasil penyelidikan Profesor Madya Dr. Norazima binti Zakaria pada peringkat ijazah Dr. Falsafah PhD dalam pengajian Melayu di Universiti Malaya. Dan inilah bahagian pengenalan secara ringkas yang kami telah laksanakan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan seterusnya. Baiklah, hari ini saya akan buat ulasan bab 1, di mana ada konsep dagang, yaitu merujuk pada orang yang berasal dari luar negeri atau dari sesuatu tempat yang ingin mengembara, merantau, atau menjalankan jual beli suatu negeri. Dalam bab 1 juga kita akan dapat melihat teks kanon, konsep parodi yaitu seni mengarang atau seni meniru gaya pengarang yang lain, dan juga konsep pastiche merupakan tema babak, motif, episode, plot, dan image yang diulang semula atau dijalankan dalam sebuah teks. Dalam bab 1 juga kita dapat melihat di mana pengarang tradisi. Pengarang tradisi adalah seorang penyalin, penterjemah, karena ianya boleh menyandur, merombak, menyelesaikan sebuah karya asli supaya menjadi sebuah karya yang lebih menarik. Baiklah, dalam bab 2. Dalam bab 2 kita dapat melihat di mana sejarah Melayu tradisional perlu menjadi cermin kepada cermin atau kanun. Maksudnya ia menjadi ikutan ataupun rujukan kepada sesebuah karya yang akan dihasilkan. Dan seperti mana kita tahu, sejarah Melayu juga telah dikarang oleh Tun Sri Lanang. Meskipun begitu, terdapat beberapa individu yang mengatakan bahwa Tun Sri Lanang hanyalah seorang penyalin dan bukan pengarang. Contohnya Ismail Husin. Tambahan lagi kita dapat melihat dalam bab 2 di mana hikayat Melayu berfaedah sebagai teks cermin dan wacana dagang, dan juga terdapat cerita asal-usul raja yang dikatakan berasal daripada Iskandar Zulkarnain, dan juga konsep wa'adat, yaitu konsep yang paling populer antara perjanjian antara raja dan rakyat di dalamnya. Dan juga dalam bab 2 kita dapat melihat bagaimana pengarang menggunakan ketepatan dalam pemilihan tema sebagai teks cermin dan wacana dagang, serta terdapat persoalan cinta yang tidak berlebih-lebihan. Dan juga akhir sekali adalah bagaimana pengarang menggunakan watak-watak yang bersesuaian dalam sesebuah karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan khususnya kepada Profesor Madya Dr. Norazima binti Zakaria dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada bahagian saya kali ini saya akan menceritakan tentang sedikit tentang ringkasan pada bahagian bab 3, iaitu tentang gaya penulisan hikayat Melayu. Antara gaya penulisan hikayat Melayu yang dapat saya keluarkan ataupun cungkil dari bab 3 ini ialah mementingkan adab dalam penulisan. Antara adab yang dapat saya ketahui
dalam bab 3 ini. Yang pertama ialah pengarang perlu merujuk terlebih dahulu cerita berkenaan daripada nenek moyang dan tidak boleh memutarbelitkan cerita tersebut kerana dikhawatiri dapat menjejaskan ceritanya sendiri. Di sini kita dapat melihat pengarang yang ingin menghasilkan cerita-cerita ataupun karya-karya yang berunsurkan hikayat Melayu perlu merujuk nenek moyang terlebih dahulu agar cerita tersebut tepat kesahihannya. Dan kedua, pengarang juga perlu menulis dengan mengikut tata cara Islam. Contohnya yang dapat dilihat ialah dengan memberi salam terlebih dahulu sebagai pembuka kata dan penutup bagi mengakhiri sesebuah cerita. Kita dapat melihat sejak kebelakangan ini karya-karya sastra yang dihasilkan seperti novel dan kanun Melayu ini sendiri pun menerapkan unsur-unsur Islam dengan menggunakan pembuka kata seperti Alhamdulillah yang terdapat di kanun Melayu ini pada muka hadapannya. Dan yang ketiga, pengarang juga perlu mengulang kembali tradisi lama. Meskipun tidak semua yang perlu diulang, di sini kita hanya mengulang tradisi yang tidak bertentangan dengan agama dan sebagainya bagi mengelakkan unsur fitnah. Pengarang juga perlu merujuk terlebih dahulu peristiwa yang berlaku dalam hikayat Melayu. Contohnya yang kita dapat lihat ialah Tengku Said menulis hikayat Melayu mengikut gaya Tun Sri Lanang dengan tidak membuang kisah-kisah tauladan kerana mempunyai faedah tertentu dalam hikayat Melayu. Contoh peristiwanya ialah Singapura dilanggar todak. Okey, pada bahagian yang keempat pula, apa yang saya faham dalam bahagian keempat ini adalah ianya menceritakan tentang ruang lingkup penulisan yang mana dalam ruang lingkup penulisan ini terkandung aspek-aspek yang perlu, iaitu seperti kepentingan penulisan, apa sebabnya penulisan ini dibuat adalah salah satunya kerana bagi meriwayatkan dan merakamkan susur galur keturunan raja-raja terdahulu agar generasi-generasi seperti kita dan akan datang tahu susur galur ataupun keturunan raja-raja Melayu. Dalam bab 4 ini juga membincangkan tentang siapakah penulis hikayat Melayu. Selain itu, bahagian ini juga menjelaskan tentang tema, di mana tema merupakan aspek ataupun unsur yang terpenting dalam penulisan sesuatu karya kerana tema ini merupakan sesuatu idea, sesuatu gagasan, di mana tanpa tema karya tersebut tidak akan menarik dan tidak akan mempunyai jalan cerita yang menarik dan sukar untuk menarik pembaca-pembacanya. Okey, apa yang dapat saya simpulkan dari bab 3 dan bab 4 ini, bab 3 kita perlu mementingkan adab penulisan dan mengikut adab-adab yang digariskan untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti. Dan yang keempat, kita perlu menerapkan unsur-unsur penulisan seperti tema, persoalan perlu diterapkan dalam penulisan kita agar penulisan itu diiktiraf sebagai penulisan karya yang terbaik yang pernah dilakukan ataupun dibuat. Sekian daripada saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Norazimah. Nama saya Jeremy Emmanuel dan saya akan membentangkan bahagian seterusnya, iaitu ringkasan tentang bab 5 dan bab 6. Okey, ringkasan bagi bab 5. Kedua-dua buku Hikayat Melayu dan Tumfat Al-Hafiz mempunyai pengurangan, penambahan dan pembuangan nilai-nilai yang ada di dalam sejarah Melayu yang telah diringkaskan dan diubah suai. Walaupun terdapat pengubahsuaian, kedua teks itu masih merujuk kepada sumber yang utama, iaitu sejarah Melayu, dan ia berperanan sebagai dagang. Seperti kita tahu, dagang itu fungsinya untuk mengulang dan mengingat teks yang telah diturunkan dari zaman ke zaman. Pada kurun ke-19, zaman ini penuh kacau bilau dengan pencerobohan kuasa luar, perpecahan wilayah, hal politik orang Melayu dan hilangnya maruah. Karya kanun dapat mengembalikan jati diri Melayu dan menarik semula ikatan antara raja dengan rakyat. Di dalam Tumfat Al-Hafiz, wadat tidak dapat perhatian, tapi konsep raja sebagai cermin mendapat pembalasan daripada Yang Maha Esa.
sekiranya mereka membuat perbuatan yang baik ataupun jahat. Di dalam hikayat Melayu berbeza pula dengan konsep raja berdaulat yang berfungsi untuk menyatukan konsep taat setia rakyatnya terhadap pemerintah. Teks hikayat Melayu masih lagi digunakan oleh masyarakat pada masa kini. Peranan pengarang iaitu sebagai dagang untuk mengulang, meniru dan mengingat karya kanun telah mengesahkan kehadiran teksnya itu. Pengulangan ini berbentuk pastiche ataupun parodi, seperti di dalam Tumfat An-Nafis. Hikayat Melayu dilihat sebagai telah melakukan pengulangan dalam bentuk pastiche. Itu pengarang telah menggunakan mekanisme konvensi seperti pengulangan episod, tema, dan membuang nilai yang ada di dalam kanun, seperti mitos dan legenda. Seterusnya, bab 6. Ini menceritakan tentang karya penulisan Tengku Said dalam hikayat Melayu yang masih mengekalkan nilai di dalam hikayat Melayu, dan ia berfungsi untuk menjadi rujukan kepada karya kanun, iaitu sejarah Melayu, dan meletakkan dirinya sebagai pengarang yang cuba mengesahkan kehadiran teks baru dengan merujuk kepada tradisi. Berdasarkan persoalan sosiologi sastra, teks Melayu telah digunakan. Maka model Berinsky dan Koster juga telah menunjukkan bahawa hikayat ini sebagai pencerita, maka rujukan teks ini dapat berfungsi untuk mengangkat hikayat Melayu pada zaman tersebut. Seterusnya, pengarang teks sejarah Melayu sebagai seorang pengarang teks sastra Melayu, mereka mempunyai ideologi dan falsafahnya yang tersendiri apabila merakamkannya dan sumbernya. Beberapa soalan yang mempengaruhi pengarang menghasilkan teks dapat membantu kita melihat teks ini istimewa, bukan hanya sebagai pancaran masyarakat. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, buku ilmiah teks kanun Melayu ini terdapat 6 bab, iaitu kepegerangan sastra Melayu tradisi, sejarah Melayu sebagai kanun dan genre sintesis, gaya penulisan hikayat Melayu, ruang lingkup penulisan, kepegerangan hikayat Melayu, dan akhir sekali, nilai sebuah genre adab yang dapat kita lihat telah banyak memberikan pembaca pemahaman secara teliti berkaitan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Karya ilmiah seperti ini perlu kita pertahankan dari zaman ke zaman agar karya ilmiah seperti ini tidak lapuk ditelan dek zaman. Buku ilmiah teks kanun Melayu ini selesai digunakan sebagai sumber rujukan ataupun untuk mencari sesuatu maklumat. Hal ini kerana buku teks kanun Melayu ini lengkap dengan pelbagai perkara kerana penulis telah menerangkan secara terperinci dalam setiap bab. Pembacaan secara teliti dapat memberikan kesan kepada pembaca mendalami apakah yang ingin disampaikan oleh penulis. Akhir kata, diharapkan buku teks kanun Melayu ini dapat menyumbang dalam menyemarakkan lagi kesusastraan Melayu tanah air yang seperti yang diharapkan oleh penulis. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.